Itu dia tadi baru saja kita saksikan perlawanan sepenuh masa di antara Kelantan dan juga JDT secara langsung dari Stadium Sultan Muhammad keempat, di mana keputusan memihak kepada JDT dengan keputusan 3-0 pada malam ini. Dan kita nak lihat ini adalah kedudukan sepenuh masa untuk malam ini. JDT dan juga Kelantan, JDT menang dengan 3-0, manakala untuk perlawanan di Stadium Negeri antara Kuching dan juga Sabah berjaya dengan keputusan 1-0 pada malam ini untuk aksi suku akhir pertama. Okey, dan masih lagi bersama saya Nazab Hizan untuk kita ulas mengenai perlawanan malam ini. Nazab, adakah ini yang anda jangkakan untuk kedua-dua pasukan? Ya, sudah pasti ada jaringan yang berlaku. Tetapi kita lihat bagaimana di Stadium Negeri sangat seimbang. Di Stadium Sultan Muhammad keempat berat sebelah permainan yang saya rasa pasukan pelawat dengan reputasi yang cukup cemerlang, jaringan yang baik. Okey, dan kita nak fokuskan dulu kepada pasukan Kuching dan juga Sabah. Kalau kita nampak perlawanan pada antara kedua-dua pasukan ini nampak seimbang. Betul, memang kita dapat lihat bagaimana anak-anak buah Coach Irfan Bakti mereka berjaya mengimbangi perlawanan. Mereka memberikan saingan yang cukup baik kepada pasukan Sabah, walaupun kita tahu mereka beraksi dalam Liga Perdana, tetapi permainan mereka baik, mereka juga berjaya bertahan dengan baik. Ini adalah hantaran yang saya rasa gol yang sangat menarik. Bagaimana Farhan Roslan melepasi perangkap offside, dan juga bagaimana tindakan susulan beliau walaupun telah terjatuh tetapi masih lagi mampu untuk melakukan rembatan. Dan kapten mereka Badrul Bijak, dia melihat bola dan akhirnya ada tepisan yang dilakukan oleh penjaga Kuching City tetapi tidak cukup kuat untuk menolak bola itu keluar. Akhirnya Bad dengan tenang mengambil peluang ruang yang sempit tetapi masih lagi mampu untuk menjaringkan gol. Tapi kita harus memuji juga Kuching kerana mereka mampu memberikan tentangan sampai minit ke-9 lagi kan. Betul. Ada try. Memang kredit untuk pasukan Kuching City, memang mereka sekurang-kurangnya memberikan saingan yang baik. Saya dapat lihat mungkin mereka kekurangan ataupun finishing saja. Di Likas nanti saya dapat rasa mereka akan tampil dengan aksi yang sama. Mereka mencipta peluang, mereka juga ada on target yang mereka lakukan, dan sekurang-kurangnya tidak nampak perbezaan yang jauh antara Kuching City dan juga Sabah. Okey, dan untuk Kuching City kita tengok pemain nombor 44 Alif, ada 3 try yang dilakukan oleh Alif malam ni. Alif antara pemain yang cukup bersinar. Pemain ini mempunyai kekuatan yang baik, kaki kirinya juga boleh dikatakan mempunyai kekuatan yang baik, dan dia juga sentiasa berada di depan untuk membantu. Sekurang-kurangnya ada gerakan dan juga boleh dikatakan ini salah satunya free kick. Memang dia antara pemain yang diberikan tanggungjawab. Coach Irfan tahu pemain ini memiliki kekuatan dan juga teknik yang menarik, tetapi mungkin disebabkan mungkin jarak yang terlampau jauh menyukarkan beliau menjaringkan gol. Okey, dan selain daripada itu kita nampak Kuching memang sangat agresif malam ini, tapi mereka tewas di tangan Sabah. Apa agaknya kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Kuching? Pada saya finishing, penyudah. Mereka ada mencipta peluang. Daripada segi permainan saya nampak mereka agak baik. Game plan mereka juga saya nampak juga menarik. Main juga nampak ini satu shooting yang boleh dikatakan ada kualiti. Daripada jarak ini Muhammad Faiz penjaring gol kemenangan tempoh hari. Dia antara pemain yang saya rasa cukup menyinar, membantu pasukan Kuching City. Saya nampak mereka boleh melakukan sesuatu di Likas nanti. Okey, Nazab, kita tahu kehebatan pasukan Sabah, tapi setiap perlawanan kita nampak kan Sabah ni diorang macam lambat panas tau. Selalu gol di akhir perlawanan. Memang itu yang menjadi masalah utama mereka. Coach Ong juga mengatakan mereka sering ditembusi minit-minit akhir. Mujur ia tidak berlaku dalam game ini. Dan bukan mudah. Mereka tahu bagaimana sebagai pasukan underdog seperti Kuching City mereka akan datang. Mereka juga kita dapat lihat bersemangat sekali bermain. Sabah harus menggandakan usaha mereka. Di Likas nanti saya rasa belum selesa. Saya yakin Kuching City akan tampil dengan lebih garang lagi. Di Likas nanti perlukah Sabah untuk menukar taktikal mereka, strategi mereka? Bermain di halaman mereka sendiri sudah tentu mereka harus mengekalkan corak yang lebih agresif, lebih pantas, kerana kita harapkan cuaca yang lebih baik di sana nanti. Itu yang sedikit saya nampak lihat kekurangan apabila Padang yang keadaan yang kurang baik. Tetapi di Likas saya yakin dengan modal yang mereka ada pada malam ini,
mereka harus menggunakan sebaik mungkin untuk bertahan ataupun menjadikan gol di liga nanti. Nazab, kita nak alihkan pula perhatian kita kepada Kelantan dan juga JDT. Okey, kita nampak pada awal permulaannya tidak banyak try dilakukan. Ya, memang penguasaan penuh. Saya nampak pasukan pelawat mereka dengan pattern mereka, gameplay mereka agak sedikit mungkin kekurangan bagaimana Rizal menekankan kepada pasukan pelawat. Saya rasa mereka tidak memberikan tentangan, mereka tidak buat high pressing. Itu yang membuatkan pemain JDT dengan corak kegemaran mereka. Ini adalah satu bagaimana gol yang cukup menarik, hantaran yang saya rasa floating, tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, di manakah pemain pertahanan? Tidak ada seorang pun yang memberikan tekanan ataupun marking. Dalam situasi ini kena ada man to man marking untuk tidak membenarkan ada pemain seperti Bergson free melakukan tadukan. Ia adalah satu kesalahan yang harus dititik beratkan oleh Rizal nanti untuk game yang kedua di stadium SSI nanti. Okey, kenapa perkara itu berlaku? Adakah disebabkan kerana mereka berhadapan dengan gergasi liga? Saya rasa mungkin mereka agak leka. Sepatutnya player telah diberikan tugas untuk siapakah untuk mark players yang sepatutnya diberikan arahan, tetapi ia tidak diikuti oleh pemain. Dan sekali lagi kita dapat lihat jarak dan juga antara pemain dan juga pemain JDT agak jauh. Kita lihat bagaimana di sini Mohamed yang saya rasa dia sepatutnya memberikan tekanan awal, tidak membenarkan Afiq Fazail. Kita dapat lihat free, dia sempat melihat, tapi saya memuji larian Syafiq. Itu memang kegemaran beliau, hantaran yang saya rasa secukup rasa untuk Syafiq. Bola itu betul-betul pergi ke arah kepala beliau dan dia mudah. Favorite beliau, gol yang sangat cantik. Dan pastinya JDT membariskan pemain-pemain yang berkualiti pada malam ini. Okey, Nazab, kita tahu kemampuan Kelantan. Mereka juga kita tak boleh nak pandang mudah. Tapi adakah disebabkan kita ada nampak beberapa babak-babak dalam padang, mungkin sedikit emosi dan sebagainya? Ya, memang itu yang berlaku. Mereka tidak dapat mengawal emosi mereka. Ini sepatutnya mereka harus kurangkan dan sepatutnya mereka harus fokus. Dan saya memuji ini adalah satu bagaimana gerakan yang menarik. Gol ini saya boleh katakan teamwork yang berlaku, skill individu. Bagaimana Leandro, kita tahu dia mempunyai kualiti yang baik daripada kawalan bola, dia melarikan daripada pertahanan, seterusnya dengan skill yang ada, dia tidak boleh dibiarkan keadaan ini. Jikalau tidak, mereka akan dihukum dan hasilnya dia menjadikan gol. Bagaimana pula Nazab melihat pertahanan Kelantan? Agak longgar. Pada saya boleh saya katakan mereka tidak disiplin di banting pertahanan. Pertama, mereka tidak man to man marking. Yang kedua, mereka tidak ikut player dan tidak tengok players dan juga bola. Ini menampakkan kelemahan di bahagian itu yang nampak ampuh. Rizal harus membuat postmortem, kerja yang saya rasa lebih keras lagi, kerana di SSI bukan mudah. Betul. Kerana padang di sana agak baik, mereka tidak boleh membenarkan JDT berkuasa ataupun mengawal bola dengan sewenang-wenang. Okey, Yusri sendiri untuk pemain Kelantan, kita tahu dia beraksi cemerlang musim ini, tapi nampaknya malam ni macam tak ada apa yang boleh diberikan. Ia bertemu dengan pasukan yang berkualiti seperti JDT, dia akan jumpa perkara-perkara macam ni. Bukan mudah. Sebelum ini mungkin tidak mendapat lawan yang cukup kuat, tetapi berdepan dengan JDT sudah pasti saya katakan mereka akan bertemu dengan strike force JDT yang berbahaya. Bukan saja striker, tetapi midfield mereka yang bekerja untuk mencari gol.